Okey, so tajuk kita hari ni ialah modul 5 syarikat berhad. Apa itu syarikat berhad? Syarikat berhad adalah perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu di bawah atas syarikat 2016. Berhad dekat ujung nama syarikat itu adalah merupakan bermaksud liability pemegang saham terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan. Okey. So dalam syarikat berhad ni dia tidak ada lagi saham. Kita dah mula kenal apa itu saham. Saham merupakan satu elemen dalam dalam modal. Okey, syarikat berhad ini modal dia adalah saham. Syarikat berhad ini untung dia kita panggil dividen. Okey, itu syarikat berhad. So berhad dekat belakang itu menunjukkan liability yang dipegang oleh pemegang saham adalah sangat terhad kepada modal yang dilaburkan. Okey. Ciri-ciri dia yang pertama, ciri-ciri syarikat berhad ialah entiti berasingan, iaitu dia terpisah daripada organisasi dengan pemilik dari segi perundangan. Maksud dia, kalau misalnya boleh didakwa atau mendakwa membuat kontrak memiliki atau menjual aset atas nama dia. Maksudnya entiti berasingan antara syarikat dan juga pemilik itu dari segi perundangan. Hak syarikat dengan hak pemilik adalah benda yang berasingan. Okey, liability terhad ialah tanggungan. Tanggungan seseorang ahli terhad mengikut jumlah saham yang dipegang. Jika perniagaan syarikat tu mempunyai hutang dengan bank dan tak mampu bayar hutang. Okey, bank tak boleh menuntut bayaran melebihi modal yang dia labur. Okey, so dia tak bolehlah pergi ambil dekat rumah, ambil harta-harta kat rumah, tak boleh. Ia adalah liability terhad, setakat modal yang dilabur sahaja. Hayat yang berterusan maksudnya kematian atau penarikan diri dari salah seorang pemegang saham tidak akan menyebabkan syarikat itu dibubar. Contohlah syarikat berhad ni yang paling glamour di Malaysia ni adalah Amanah Saham Nasional Berhad. Okey. Ahli dia ramai. Betul. Jadi kalau seorang je ahli ASNB itu meninggal dunia, dia tak bubar ataupun dia tak tutup. Maksudnya hayat dia masih diteruskan. Pelaburan itu masih dilakukan. Okey. Pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Maksud dia orang yang ada saham dalam syarikat ataupun macam saya beli saham ASB, saya tidak akan menjadi salah seorang pengurusan dalam syarikat tu. Tidak. Okey? Dia tidak mengawal operasi syarikat. Tetapi masa inilah dia di syarikat berhad ni lah wujudnya lembaga pengarah, okey, yang mana yang akan dipilih atau diundi untuk menguruskan perniagaan ataupun syarikat berhad ni. Okey. Syarikat berhad ada dua. Satu sendirian berhad, satu awam berhad. Sendirian berhad, nama dah sendirian berhad, dia lebih private company yang sendirian berhad, yang akhirnya ada sendirian berhad. Bilangan ahlinya 2 hingga 50 orang sahaja. Milikan sahamnya terhad, tak semua orang boleh beli, nama dah sendirian berhad. Okey. Pindahan milikan saham ini juga terkawal, perlukan persetujuan, tak boleh suka-suka hati. Okey. Status saham yang sendirian berhad ni tidak akan disenaraikan di bursa saham. Dekat board yang ada turun naik harga saham tu, dia tak akan wujud sebab dia sendirian berhad. Okey. Laporan keuangan dia pun juga tidak dibentangkan kepada orang ramai, hanya kepada pemegang saham sahaja sebab dia sendirian berhad. Okey. Mesyuarat agung pun sama. Kita tak boleh nak tahu selagi kita bukan pemegang saham di situ. Dia tak akan wawarkan kepada orang awam. Okey. Itu syarikat apa tu? Ya, sendirian berhad. Kalau awam berhad ni, dia hanya diakhiri dengan perkataan berhad sahaja. Okey, bilangan ahlinya 2, tiada had. Ramai. Contoh apa tadi saya bagi? Yes, Amanah Saham Nasional Berhad. Ramai kan? Dia tak ada had. Milikan saham dia terbuka.
Siapa-siapa boleh nak pegang saham dia. Pelajar yang cukup umur pun 18 tahun pun layak. Okey, yang kerja kerajaan ke kerja apa ke pun layak. Okey, dia sangat terbuka. Itu syarikat apa? Awam berhad. Pandai. Pindahan saham juga tidak terkawal. Maknanya katakanlah saham tu nak dipindahkan kepada waris ke apa. Okey. Status saham tersenarai di bursa saham. Yang awam berhad ni tersenarai di bursa saham. Laporan keuangannya dibentangkan dan tersiar oleh orang awam. Dalam surat khabar pun ada kadang-kadang kan, dia isytiharkan dividen berapa kan. Mesyuarat agung pun sama. Bila awam berhad, dia kena umum kepada orang awam. Itulah dua jenis syarikat berhad. Okey. Tata cara. Ni kalau nak tubuh syarikat berhad. Yang pertama, kena daftar di Suruhanjaya Malaysia. Okey. Lepas tu menggunakan portal MyCOID, beri maklumat berikut. Dia nak apa? Buat carian nama, permohonan nama dulu, serah simpan permohonan pemerbadanan syarikat, membayar fee pendaftaran, menerima notis. Bila dapat yang notis pemerbadanan ni, baru boleh beroperasi. Okey, jika berlaku perselisih faham antara pengarah dan pemegang share, maka boleh diselesaikan merujuk Akta Syarikat 2016 atau rujuk Perlembagaan Syarikat. Perlembagaan syarikat ni dibuat apabila tidak mahu mengikut Akta Syarikat 2016 lah ya. Dalam kandungan perlembagaan syarikat ni, yang pertama kena ada tujuan penubuhan syarikat, kuasa dan tanggungjawab, siapa lembaga pengarah dia, siapa CEO dia kan, cara pembayaran dividen, macam ni nak bayar, kalau dia dapat untung macam ni nak bayar, lepas tu pengurusan dan pentadbiran, siapa yang menguruskan, senarai lembaga-lembaga pengarah dan juga pengurusan dan pentadbiran. Itu yang mesti ada dalam kandungan perlembagaan syarikat. Kadang-kadang soalan objektif pun keluar ni ya, kecuali ke, so mohon fokus buat nota untuk teori-teori ni. Okey, bentuk modal. Bentuk modal yang ada dalam syarikat berhad. Dia terdiri pada unit-unit saham yang dinilai taranya tetap. Maksudnya harganya ada tetap. Dia tak sebut tak sekali hari ni RM2, esok RM2.50. No, nilai taranya tetap. Itu saham lah. Dah mula sebut share, saham, share, samalah tu. Okey. Modal dibenarkan. Okey. Iaitu modal yang dibenarkan iaitu apa yang kita daftarkan dekat SSM. Berapa share yang kita nak, bilangan share yang kita ada, darab dengan nilai tara yang ditetapkan. Itu modal dibenarkan. Modal dibenarkan ialah modal yang didaftarkan pada SSM. Katakanlah dalam syarikat ini dia daftarkan nak 1 juta saham. Nak 1 juta saham. Yang mana harga dia RM2. So, kita tahu SSM akan benarkan dia mengumpul modal sehingga 2 juta ringgit Malaysia. Okey. Itu yang dia benarkan lah atau didaftarkan. Okey. Modal diterbitkan ni daripada 1 juta saham yang dia ada dengan harga RM2 tadi tu, berapa yang dia nak terbitkan? Maksud dia, berapa dia nak jual kepada orang awam. Itu cerita dia. Itu modal diterbitkan ialah modal yang dijual kepada orang awam. Daripada 1 juta yang dia ada tu, berapa dia nak jual. Okey. Modal belum diterbitkan ialah apa yang dia ada 1 juta tadi tu, dia dah terbit, dia dah jual. Baki yang belum dijual. Iaitu modal dibenarkan tolak dengan modal diterbitkan. Itu cerita dia. Okey. Apa itu modal berbayar? Modal berbayar adalah modal sebenar yang dibayar oleh pemegang saham. Bila kita terbit, bila kita jual, mesti ada orang nak beli. Mesti ada orang yang akan buat pembayaran. Betul? So, itu kita panggilkan modal berbayar. Okey, biasanya semua saham yang diterbitkan akan dibeli dan dibayar penuh. Ayat dia dibayar penuh.
Lebih langganan pula. Apa dia lebih langganan? Lebih langganan ialah apabila permohonan orang yang nak beli saham syarikat kita ini melebihi modal yang kita terbitkan. Katakanlah kita isytihar bulan ni kita nak terbitkan, kita nak jual modal sebanyak 100,000. Okay? Tiba-tiba orang yang mohon nak beli saham dalam syarikat kita ini 200,000. Dah nampak tak lebihan langganan tu? Kan? Sepatutnya kita hanya terima duit dalam bank untuk saham 100,000 unit saja. Tapi sekarang permohonan kita melebihi, kan? So, apa yang kita dapat dari apa yang lebih itu kita perlu pulangkan kepada pemohon. Okey, boleh terima? Kurang langganan ni sebaliknya lah. Kita nak jual 100,000 unit saham tapi laku dalam 70,000 saham saja. Kita terbit 100,000 saham kan. Tapi laku ataupun permohonan yang kita terima hanya 70,000 saja. So 30,000 itu akan dijamin dan ditanggung oleh bank saudagar. Tak payah rusing lah. Ada bank yang nak support kekurangan langganan tu. Apa itu saham? Saham ialah share dalam syarikat yang layak menerima dividen. Yang layak menerima dividen, yang layak mengundi dan mempunyai hak milik atas jumlah share yang dimiliki. Itu dia. Okey. Boleh ya? Dan dividen ini pula akan dibayar kepada orang yang membuat pembayaran. Maksudnya akan dikira dividen di atas modal berbayar. Okey. Bila dia dah bayar, layaklah dapat dividen. Okey. Okey, jenis saham ataupun jenis share lah ya. Jenis share. Jenis share yang kita ada iaitu share biasa dan share keutamaan. Apa beza share biasa dengan share keutamaan? Okey. Yang pertama, share biasa ada hak mengundi. Okey, share biasa ada hak mengundi. Share keutamaan tidak ada hak. Tidak ada hak mengundi. Dia tak boleh pilih siapa lembaga pengarah dia. Tak boleh. Share keutamaan tak boleh. Share biasa ada hak. Jadi, share biasa ada hak mengundi. Kadar dividen tidak tetap. Share biasa kadar dividen dia tidak tetap. Maksudnya, share biasa ni, dividen dia akan diberi selepas share keutamaan. Kadar dividen tidak tetap. Dia tidak ada janji apa-apa patut share biasa. Tak adalah 10% ke 8% ke, tidak ada langsung. Sebab dividen dia tidak tetap. Okey. Keutamaan bayaran dividen untuk share biasa, dia akan terima selepas kita bayar dividen untuk share keutamaan dulu. Maksudnya kalau habis dah untung kita ni, bagi belaka ke share keutamaan, share biasa dapat tak? Tak ada apa-apa dividen. Itu ciri-ciri share biasa. Tunggakan dividen pun dia tidak ada hak untuk menuntut tunggakan dividen. Okey, dia tidak ada hak. Itu share biasa. Keutamaan tuntutan. Maknanya kalau misalnya perniagaan tu nak tutup ataupun nak kembalikan modal, dia hanya boleh buat tuntutan selepas pemegang share keutamaan dulu. Share keutamaan ambil belaka balik semua tuntutan dia, ada lebih itulah share biasa boleh menuntutnya. Okey? Share keutamaan ni dia ada hak dia tidak ada hak mengundi. Dia tak boleh mengundi siapa CEO dia. Tak tahu. Dia tak boleh mengundi. Okey? Itu share keutamaan. Kadar dividen dia tetap. Maknanya setiap perniagaan ni kalau untuk share keutamaan dia akan tetapkan 6%, 8%. Dia kena tetap. Setahun gana-gana pun share keutamaan ni mesti dapat 6%. Itu kadar dividen tetap. Okey? Keutamaan bayaran dividen. Yes, diterima sebelum pembayaran share biasa. Maknanya diutamakan. Share keutamaan ini akan diutamakan berbanding share biasa. Maksudnya kalau dapat untung, kira dulu untuk share keutamaan. Bagi-bagi semua dividen pada share keutamaan, baki itu barulah diagihkan kepada share biasa. Maknanya keutamaan diberi kepada share keutamaan. Okey. Tunggakan dividen. Yes.
share keutamaan boleh menuntut tunggakan dividen. Contoh, tahun ini tidak ada keuntungan. Okey, so tiada dividen yang diedarkan. Tahun depan, syarikat perniagaan kena bayar double, 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab share keutamaan ini layak menuntut tunggakan di dividen. Apa double? Apa 2 kali kena bayar? Sebab hak tahun lepas tak bayar, gabung dengan hak tahun ni. Okey, jelas ya? Keutamaan tuntutan maksudnya pun samalah. Maknanya share keutamaan ini akan diberi keutamaan dulu. Okey, kembalikan dulu modal asal dia habis semua, baki baru pergi kepada share biasa. Okey, itu jenis-jenis share. Terbitan share. Terbitan share ataupun saham. Terbitan share ataupun saham. Dia mesti nak terbit ni, dia taklah kata tiba-tiba dia terbit, tak. Dia mesti mendapat kebenaran Suruhanjaya Security yang mana bertanggungjawab kepada penjualan saham ataupun share. Okey, itu dia. Okey, makluman ke apa? Macam ni pula kita makluman kepada orang awam melalui prospektus. So, apa itu prospektus? Prospektus ialah satu makluman kepada orang awam bertujuan mendapat gambaran ataupun memberi gambaran kepada bakal pelabur kita mengenai prestasi syarikat. Nak kata iklan lah, macam mana kita nak war-warkan yang kita nak jual share ni, yang kita nak tengah mencari pelabur untuk melaburkan modal dalam syarikat kita. Kita tak buat iklan kat TV, tapi kita menggunakan prospektus. Okey, prospektus hanya ada dalam syarikat berhad yang mana dia diberi makluman pasal saham ataupun share untuk syarikat itu, ataupun dia akan bercerita pasal prestasi syarikat dalam mencari pelabur dalam syarikat tersebut. Okey, boleh ya? Okey. Cara kalau kita dah terbit saham ni, cara dia. Apabila saham diterbitkan. Maksudnya, dalam soalan nanti, apabila ada je ayat diterbitkan, menerbitkan, okey, dan sewaktu yang dia ada perkataan terbit-terbit tu, apa yang perlu kita faham? Ada yang perkataan menerbitkan, diterbitkan, debit akaun permohonan, kredit akaun modal. Terus buat begitu. Ada yang perkataan menerbitkan, debit akaun permohonan, kredit akaun modal. Okey. Apabila ada ayat wang diterima dan dibankkan ataupun ayat berbayar penuh. Okey. Apabila ada ayat wang diterima dan dibankkan ataupun dibayar penuh, terus wujud akaun apa? Debit account bank. Ialah bila orang bayar, kita terima duit, kita akan masuk dalam bank, betul? Debit bank, kredit account permohonan. Ada je ayat semua share dilanggan dan membayar penuh ataupun wang diterima dan dibankkan, terus debit bank, kredit permohonan. Okey. Apabila wang lebihan, apabila ada wang lebihan, bila ada lebihan langganan tadi tu. Okey. Bila dah kita ada lebih duit orang kita pegang, apa kita nak kena buat? Kalau ada dalam bank duit orang, kita akan keluarkan, betul? Sebab tu kredit bank. Nak debit apa? Debit permohonan. Yang mana permohonan yang terlebih tu kita pulangkan balik. So, debit permohonan, kredit bank. Okey? Itu dia pasal penerangan apa itu syarikat berhad.